Seterusnya untuk perkembangan dari Terengganu langsung bersama Bahrum Rahim. Teruskan Bahrum. Baik, terima kasih. Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Terengganu menambah bilangan pendaftar bagi melancarkan proses pendaftaran pangkalan data utama padu. Ia mendapat kerjasama pelbagai jabatan dan agensi kerajaan termasuk 66 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia PEDI di seluruh negeri ini. Usaha membantu kempen pendaftaran tersebut turut melibatkan lebih 70 kaki tangan Jabatan Perangkaan Negeri di 13 PEDI terpilih merangkumi 8 daerah. Memang anggota DOSM ni memang tak berhenti-hentilah untuk memberi bantuan especially kepada orang awam di kawasan-kawasan padu yang terpilih ni, kawasan-kawasan PEDI yang terpilih ni, yang mana dalam ni kami membantu untuk membuat pendaftaran dan memberi bantuan secara teknikal kepada orang ramai yang tidak dapat melayari portal padu. Para pegawai perangkaan yang turun padang ke setiap PEDI terpilih akan berkongsi informasi serta membantu urusan melengkapkan pendaftaran padu menerusi dalam talian. Dia ada maklumat, ada tinggal juga lah. Ya, ada. Ada tertinggal telefon dia. Dia suruh bawa IC je. Ini isi. Macam mana dengan maklumat yang ada mudah ke kerja? Alhamdulillah mudah, senang batu. Senang. Bukan sepatutnya saya suami yang ketua rumah. Jadi tak salah lah. Jadi kena perbetulkan balik lah. Tak tahu lagi kan? Tak tahu lagi ni. Mana saya datang pula esok ataupun lusa. Nak pergi ni lah. Tapi cara dia memaklumkan kawan perangkaan ni mudah macam mana? Alhamdulillah lah. Orang ramai di Terengganu dinasihat menangguhkan aktiviti rekreasi dan perkelahan di kawasan berisiko lemas atau kerap berlaku fenomena kepala air ketika musim tengkujuh ini. Mereka juga diminta sentiasa berwaspada sepanjang tempoh penutupan 41 pusat rekreasi di negeri ini. Berikutan monsun Timur Laut MTL yang berakhir 28 Februari depan. Bukannya apa? Sebenarnya penutupan ini adalah untuk memastikan masyarakat ataupun mereka yang memang suka untuk pergi ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi tidak berlaku apa-apa risiko ataupun kemalangan. Sebagai contoh, bila hiking, memanjat bukit ataupun gunung, tanah tinggi, risikonya adalah yang pertama, kemungkinan kecederaan, jatuh daripada tanah tinggi, masuk lubang dan sebagainya. Yang kedua, ini yang paling teruk, iaitu sesat di tengah-tengah hutan. Rondaan dan pemantauan di kawasan tumpuan ramai juga akan terus dilaksana bagi membolehkan tindakan menyelamat dapat dilakukan segera sekiranya berlaku kejadian tidak diingini. Susulan gangguan bekalan air tidak berjadual di 11 kampung sekitar Kuala Besut. Penduduk di kampung terlibat terpaksa melakukan pelbagai cara untuk mendapatkan air bersih bagi kegunaan harian. Tinjauan di dataran limbungan Kota Putra Besut mendapati rata-rata penduduk terpaksa mengangkut air 3 hingga 4 kali sehari. Terdapat 6 lori tangki dan 49 tangki statik yang disediakan Syarikat Air Terengganu 1. Beberapa pihak termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turut membantu menyediakan tangki air statik di kawasan berkepadatan penduduk yang tinggi. Ada pukul 12.30. Ada pukul 1. Kalau ada setiap ruas mari sini, asal kena pergi dulu. Hujung ni. Dan ni kena pergi jauh. Ruas mari sini ni masalahnya. Kita mari sini pun lah muka ramai so-so. Faham tak ada kerja ke? Masalah balik malam kita bagi ambil. Pas nak masuk lagi, nak gapo lagi. Jadi masalah berlaku. Kalau boleh cepat mungkin air tu. Ya ada. Untuk masalah air ni, untuk kegunaan sendiri biasa saya pakai 2 ke 3 tangki lah yang 100 liter. Mana lebih kurang dalam 200 ke 300 liter lah untuk kegunaan seharian. Dan dalam pada itu juga saya terpaksa ni lah mengeluarkan belanja sendirilah untuk beli tangki dan juga pam air untuk masuk ke tangki air. Sehari kalau macam waktu bekerja saya ambil lepas kerja, petang saya ambil, malam saya ambil lagi 3 kali. Kalau esok tak kerja mungkin pagi, tengah hari dan malam juga 3 kali. Memang 3 kali jugalah.
Sebab saya kena ada sepadan air juga untuk kalau sakit perut ke apa ke, sakit ke, takkan nak datang sini pula ambil air. Lepas tu dekat setiap lorong tak ada tangki. Tangkinya ada pun jauh. Itu pun untuk orang-orang yang terdekat kat situ. Kalau paling kurang lah untuk taman tu lah. Yang lain pun kena usahakan juga untuk ada tangki tu. Gangguan bekalan air yang dihadapi bermula Khamis lalu dijangka berlarutan sehingga 21 Januari ini. Masalah tersebut berpunca daripada kebocoran paip bersaiz 600 mm di dasar Sungai Besut berhampiran Jambatan Kampung Lampu. Ia mengakibatkan 2,670 akaun pengguna mengalami gangguan bekalan air dalam tempoh 3 minggu. Ketika ini, kerja-kerja baik pulih paip tersebut sedang dilakukan. Sekian perkembangan dari Terengganu, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum. Terima kasih. Semua agensi dan jabatan yang terlibat dalam pengurusan bencana banjir diminta untuk bersiap sedia dan mematuhi SOP bagi menghadapi gelombang keempat monsun Timur Laut MTL. Semua aset akan diselaraskan mengikut SOP yang ditetapkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Duruan gelombang keempat MTL musim Timur Laut ini telah beralih ke selatan dan saya harap tindakan-tindakan segera mengikut SOP yang telah ditentukan oleh NADMA dan juga APM dan lain-lain agensi dapat diikuti oleh semua jawatankuasa dan juga agensi-agensi yang terlibat. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara turut memuji kecekapan agensi terlibat bagi pengurusan banjir di negeri Johor. Terdapat keperluan untuk memasang garisan jalan bercahaya dalam gelap atau glow in the dark di Lebuh Raya Timur Barat Jeli Gerik. Jelas Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, bagaimanapun kos pemasangannya agak mahal berbanding kaedah konvensional. Sehubungan itu, pihaknya perlu melakukan kajian terlebih dahulu terutama aspek kemampuan keuangan. Kita pun dapat maklum balas daripada pengguna. Mereka pun mengata itu yang bagus. Cuma buat masa ini kos dia mahal, ya, berbanding dengan kaedah yang konvensional yang kita pakai sekarang, cat yang kita guna sekarang. Kalau saya tak silap, yang itu dibandingkan dia RM749 1 meter square berbanding dengan hanya RM40. Beliau ditemui media selepas meninjau kemajuan projek baik pulih kesan runtuhan tanah di laluan Dabung Jeli di Kampung Kubur Datu. Aspek capaian jaringan telekomunikasi dan jalur lebar di Pahang menyaksikan perkembangan memberangsangkan pada tahun 2023. Ini terutama di kawasan pedalaman hasil pelaksanaan projek Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Hazwan Azman ada laporannya. Pada suku keempat 2023, kadar liputan 4G di kawasan berpenduduk ditingkatkan kepada 94.5%. Menerusi inisiatif Jendela, 270 menara telekomunikasi disasar untuk dibina di Pahang. Daripada 270 menara yang dirancang pembinaannya di bawah Jendela ini, sebanyak 112 menara telah pun siap dan beroperasi sepenuhnya, manakala baki 158 lagi menara sedang pelbagai peringkat pelaksanaan, dan kita mensasarkan bahawa menara-menara yang belum siap ini akan siap sepenuhnya dan beroperasi serta diaktifkan sepenuhnya menjelang pertengahan tahun hadapan demi manfaat rakyat di seluruh negeri Pahang. Pahang menjadi negeri terpantas dari segi kemajuan projek hasil komitmen berterusan kajian negeri sejak 2020. Kerjasama bersepadu dan strategi dengan Pejabat Tanah dan Galian, Jabatan Perhutanan dan Jabatan Kerja Raya mempercepatkan lagi projek pelaksanaan pembinaan menara.
Melalui inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, ia turut meliputi perkampungan masyarakat orang asli yang jauh tinggal di pedalaman bagi memastikan mereka turut menikmati kemudahan telekomunikasi dan jalur lebar yang lebih baik. Manakala kampung orang asli Sawah Batu di Pekan ini merupakan salah satu daripada 839 kawasan yang dikenal pasti bagi kerja-kerja naik taraf bagi projek Jendela. Sekarang ni semua benda online. Jadi kalau kita nak buat transfer bank apa semua, gunakan Line lah. Kalau Line kuat, bagus apa semua. Jadi benda tu kira menyenangkan kerja kita lah. Tak payah pergi luar ke bandar apa semua. Dekat rumah pun kita boleh buat kerja lah. Saya penduduk saya, kampung ni, kalau projek internet ni memang saya rasa senang. Anak buah saya contohlah macam nak buat telefon ke apa semua. Contoh pergi macam kawan dia pergi ke KL ke tempat lain ke, boleh dia berhubung. Itulah saya rasa lah. Tapi kalau budak ni tak main-main apa-apa, tak buat apa untuk masalah, memang kita rasa tak ada masalah. Kerajaan negeri juga komited untuk memastikan liputan 80% capaian 5G di Pahang tercapai dalam masa terdekat. Kita mensasarkan liputan 80% di mana yang ditetapkan oleh Digital National Berhad atau DNB, dan ketika ini kita sedang giat untuk mencapai sasaran ini, dan sekarang kita tengah merangkaikan liputan 5G ini ke 363 stesen pemancar yang disasarkan, namun sehingga kini kita telah berjaya untuk merangkaikan liputan 5G ini dengan 245 stesen pemancar di seluruh negeri Pahang setakat ini. Laporan Hazwan Azman, RTM.